kuku besi, dan kezaliman apa yang dilakukan pada Sanusi, Datuk Seri Sanusi adalah satu bentuk kezaliman. Dan yang kelima, kalau ke-10 adalah korup. Inilah parti yang Kenapa dikatakan zalim korupsi kepada Datuk Sanusi sedangkan itu daripada mulut beliau sendiri? Atau Sultan. Sultan, kalau kita tengok apa yang Datuk Seri Sanusi cakap, dia cakap dia tak sentuh pun Sultan Selangor. Dia tak sentuh. Are you sure, Datuk? Cuba ingat balik, tengok balik. Dia tidak sentuh sedikit pun Sultan Selangor. Dia hanya bercakap tentang Kedah. Ini berbeza dengan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng cakap tentang gelombang hijau yang akan menyapu terus. Kalau tidak ditahan sampai ke Pulau Pinang akan menyebabkan runtuhnya rumah ibadat. Dia tak sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Kit Siang, menggambarkan suasana sekarang ni lebih kurang macam menghampiri 13 Mei. Tak sama juga dengan Wan Ji. Wan Ji ada satu perancangan sampai tahun 2024 dia nak menghapuskan Sultan jadikan negara ni republik. Sultan dinamakan syaitan. Tak sama juga dengan seorang lagi itulah, sesuatu yang tujar-tujar dekat komputer. Tapi every case law is different, Datuk. Yang menghairankan. Memang kita dah expect. Selangor kita tahu, tapi I can understand pasal apa PN mengatakan dia akan dapat ini. Kalau orang politik kata dia akan kalah, dia baik respect untuk sama tanding. Beralih pada Datuk, masih mengekalkan 3-3. Malam ini kita bersifat analisis apa yang ditawarkan oleh PN, apa yang ditawarkan oleh PHBN yang menyebabkan pola pengundian itu berlaku sebegitu. Tan Sri Muhyiddin Yassin amat yakin sebelum pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri akan menawan Selangor. Tetapi tidak berlaku kerana mungkin masih ada kesetiaan Selangor untuk melihat PH ini dipacu dan juga diterajui untuk negeri Selangor. Dan melihatkan kepada prestasi Selangor, kita tidak nampak adanya alasan untuk menukar pentadbiran kerajaan negeri Selangor. Jadi di mana keyakinan itu datang? Di mana keyakinan Perikatan Nasional datang untuk membawa Selangor sedangkan Selangor sudah berada di tahap yang terbaik? Sebenarnya itulah kesilapan bila kita buat analisis. Pertamanya, bila Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan pandangan sebegitu, dia ada dua asas. Satu, gelombang rakyat. Gelombang rakyat ini berlaku pada PRU 15. Yang kedua adalah undercurrent. Undercurrent ini berada di dalam UMNO. Berlaku di dalam UMNO. Sebab itu keyakinan itu ditimbulkan. Dan ingat tak waktu rencana Sinar dulu, bila kita jangka tentang bom jangka itu akan meletus atau tidak, saya punya pandangan berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu bahawa dia akan meletus. Dan memang dia telah meletus pun. Saya ada beberapa observation, ada 7 observation kesimpulan penting yang saya boleh rumuskan berdasarkan keputusan PRN yang lalu. Pertamanya, kalau tengok, pencapaian Perikatan Nasional di ke-6 negeri sangat-sangat cemerlang. Itu tidak boleh dinafikan. Kenapa? Kalau kita tengok, Terengganu sapu bersih 32-0. Kelantan 43-2. Kedah 33-3. Memang bersih. Selangor pula, tadi Ismail sebut, 22 kursi menafikan 2/3 majoriti. Undi pula meningkat 37.5% di Selangor. Ini cross semua kaum. Pulau Pinang, dulu hanya ada 1 kursi, PAS. Tapi sekarang ada 11 kursi. Dan 2 di pulau. Bukan senang tu 2 di pulau. 3 di Kampung Anwar sendiri. Habis 3-0 di Seberang Jaya, Permatang, Pasir dan Penati. Maksudnya orang Kampung Anwar pun tak percaya Anwar. Negeri Sembilan. Dulu Negeri Sembilan kosong. Sekarang ada 5. Undi meningkat 37.1%. 10 kerusi menang sangat tipis. Kalau kita tengok. Dan boleh diambil alih dalam kata next pilihan raya. Observation yang kedua. Pencapaian UMNO jauh lebih teruk berbanding dengan PRU 15. PRU 15 bertanding 120, menang 26. Pencapaian 21.7%. PRN bertanding 108, menang 19. Pencapaian UMNO hanya 17.6%. Mengesahkan 2 perkara. Satu, orang Melayu Islam dan pengundi tradisi UMNO menolak UMNO dan menjauhi UMNO. Kedua, ahli UMNO juga tak mahu undi, BN dan juga PH. Yang ketiga, pencapaian PKR juga teruk. Ini saya berbeza dengan pandangan Mayal tadi. PKR pun juga teruk. Cuma orang tak highlightkan. Mungkin malu. Tapi ada orang PKR sebelah ni boleh lah highlight sebelah ni. Dari segi peratus pencapaian, PKR adalah yang keempat selepas DAP, PAS dan Bersatu. DAP 97.9, PAS 82.7%, Bersatu 49.4. Keempat baru PKR 44.1, PAN 25.8, UMNO 17.6%. Itu daripada segi peratusan. Dari segi kerusi, PKR juga kehilangan banyak kerusi di negeri-negeri. Selangor dulu 28, sekarang 12. Hilang 16 kerusi.
16, bukan banyak, bukan sikit. Pulau Pinang dulu 14, sekarang 7. Separuh hilang. Negeri Sembilan dulu 7, sekarang 5, hilang 2. Kedah dulu 8, sekarang 2, hilang 6. Membuktikan selepas PRU 15, ada sejumlah pengundi PH atas pagar yang tidak mengundi PKR dan PH. Keempat, pengundi Melayu Islam majoritinya menolak parti yang pemimpinnya terkait rasuah. Ada isu moral, ada isu integriti, dan ada parti yang ada ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kelima, vote transfer daripada pengundi Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional dikesan. Ada berlaku di beberapa tempat, misalnya di Selangor. Menimbulkan satu kesimpulan baru. Bahawa pengundi PH, Pakatan Harapan, termasuk yang bukan Melayu dan bukan Islam, boleh menerima individu daripada parti yang terkait rasuah. Tapi bukan parti yang didominasi orang Melayu dan orang Islam. Kesimpulan yang keenam, walaupun gelombang rakyat dan undercurrent itu besar. Dan sebelum pilihan raya ada gelombang Sanusi pula. Gelombang tu amat kuat. Tapi Perikatan Nasional tidak boleh overestimate bahawa gelombang ini cukup untuk mengatasi faktor calon, faktor jentera dan juga kawasan. Sebab itu kalau kita tengok ada tempat-tempat calon itu kalah. Cuma bila awal Datuk bercerita tentang prestasi parti per se, kita bersetuju dengan data itu, tidak boleh ditipu lagi. Tetapi jangan terlupa di PH yang paling atas sekali adalah DAP. Daripada lebih kurang 46 yang ditandingi, prestasinya 98% untuk kerusi yang dimenangi. Dan untuk PN adalah PAS, di bawah 80 lebih kalau tidak silap saya. Maka dua perkara ini menggambarkan di PHBN, UMNO yang paling teruk. Kalau di Perikatan Nasional, Bersatu pun tidak mungkin membantu secara total kepada PAS. Jadi, kebergantungan ini kedua-dua pihak bergantung kepada PAS dan bergantung kepada DAP. Jadi, dia ada kita beza, perlu berlaku adil. Dia ada beza. Sebab itu saya bacakan data tadi. Data tadi, PAS Kelantan 43 kursi, 33 kursi. Itu PAS. Dan memang daripada segi kursi pun memang PAS 82.7%. Tapi jangan lupa, Bersatu 49.4%. Lebih tinggi daripada PKR. PKR 44.1%. Dan rakan kepada PKR ini adalah UMNO 17.6%. So kita kena tengok secara keseluruhan. Tak apa, saya tak habis lagi yang keenam tadi kita dah sebut pasal walaupun gelombang tu besar tapi ada faktor calon, jentera dan juga kawasan. Dan ketujuh, rakyat telah menunjukkan kuasa mereka dan ia sepatutnya menjadi wake up call kepada PM10. Dan juga kerajaan PHBN, dan malas nak cakap pasal UMNO lah. UMNO tu memang dah wake up call sepatutnya lama dah. Sebelum saya dipecat lagi sepatutnya orang dah faham. Tapi sebab saya bukan ahli UMNO, terpulanglah pada UMNO nak buat macam mana. Adakah dia referendum? Pada saya je. Sebab apa? Sebab undi keseluruhan untuk PHBN adalah 3.39 juta sahaja. Undi keseluruhan untuk yang yang menolak PHBN adalah 3.45 juta. Maksudnya lebih. Ada lebih 57,400 undi. Rakyat telah bersuara. Persoalannya pada saya, ada jurucakap di kalangan parti kerajaan, PH dan BN, masih tidak berpuas hati dan ada yang koyak. Ada yang menggambarkan bahawa pengundi ini menerima KFC. Dan ada juga yang menggambarkan bahawa mereka daripada negeri yang mundur, nak lantik pemimpin yang bodoh. Dan juga ada juga tak boleh menerima. Sampai cakap orang tak sekolah. Itu pada saya tak wajar. Apa ini masa referendum untuk PN? Referendum, betul. Referendum maksudnya sekarang ni rakyat telah menunjukkan bahawa ada rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Rasa tidak puas hati dulu saya simpulkan mula-mula 5K. Masa wacana dengan Lokman Adam itu 5K. 5K itu adalah pertamanya kerajaan ini khianat. Pengundinya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkhianati pengundi Pakatan Harapan. Dia bagi tahu bahawa kalau undi Pakatan Harapan tak dapat Zahid, akhirnya dapat Zahid. Begitu juga dengan Zahid Hamidi juga mengkhianati pengundi UMNO. Tapi itu cerita lama. Tak apa, masih gelombang tu masih ada. Sebab itu kita tengok. Sebab itu dia kena kaitkan. Dia kena kaitkan. PRU 15, dia ada beberapa faktor yang menyumbang kepada gelombang rakyat. Pertamanya adalah faktor tolak individu rasuah. Kedua, tolak parti yang terkait rasuah. Yang ketiga, faktor Zahid. Yang keempat, tolak parti yang menipu rakyat. Lebih-lebih lagi 22 bulan yang gagal dulu. Dan yang kelima adalah tolak parti yang anti-Islam. Itu sentimen PRU 15. Tapi sentimen itu masih tak habis. Dia bawa ke sini. Sebab tu saya cerita pasal 10K tu. 10K itu adalah pertama yang khianat tadi. Yang kedua, parti ini kelentong rakyat. Ketiga, parti ini juga menunjukkan dalam kerajaan dia ada kegagalan. Yang keempat, parti ini juga kata lain, dia buat lain. Yang kelima, parti ini adalah dia terdiri daripada pemimpin. Yang keenam, parti ini koyak cepat.
Termasuk Perdana Menterinya. Ya. Koyak cepat dengan student metri pun nak koyak. Saya belum cakap lagi pasal Menteri TikTok dan sebagainya. Yang ketujuh, parti yang pada saya ada, bila dia nak mempertahankan hujah-hujah dia, bila nak pertahankan benda yang tidak boleh dipertahankan, dia ada satu kebebalan tanpa balasan. Yang ketujuh, kuat klaim kerja orang. Yang ke-8, kuku besi dan kezaliman. Apa yang dilakukan pada Sanusi, Datuk Seri Sanusi adalah satu bentuk kezaliman. Dan yang ke-5, kalau ke-10 adalah korup. Inilah parti yang kenapa dikatakan zalim korupsi kepada Datuk Sanusi sedangkan itu daripada mulut beliau sendiri? Akta hasutan. Akta hasutan, kalau kita tengok apa yang Datuk Seri Sanusi cakap, dia cakap dia tak sentuh pun Sultan Selangor. Dia tak sentuh. Are you sure, Datuk? Cuba ingat balik, tengok balik. Dia tidak sentuh sedikit pun Sultan Selangor. Dia hanya bercakap tentang Kedah. Ini berbeza dengan Lim Guan Eng. Lim Guan Eng cakap tentang gelombang hijau yang akan menyapu terus. Kalau tidak ditahan sampai ke Pulau Pinang akan menyebabkan runtuhnya rumah ibadat. Dia tak sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Kit Siang, menggambarkan suasana sekarang ni lebih kurang macam menghampiri 13 Mei. Tak sama juga dengan Wan Ji. Wan Ji ada satu perancangan sampai tahun 2024 dia nak mampukan Sultan jadikan negara ni republik. Sultan dinamakan syaitan. Tak sama juga dengan seorang lagi itulah. Iswani yang tujar-tujar dekat komputer. Tapi every case law is different, Datuk. Every case law is different. Tapi persoalan dia itu akta hasutan. Ramai orang yang buat perkara yang teruk lagi. Hina Sultan. Itu discretion court dan discretion untuk betul. Tapi pendakwaan. tidak ada yang diheret jam 3 pagi. Dan tidak ada yang belum sekejap. Tetapi sudah dipanggil untuk memberi keterangan. Tapi tidak diheret pukul 3 pagi. Dan tidak ada pula pagi itu dah penuh pula dengan FRU. Jadi menyalahkan polis? Pada saya menyalahkan pada pihak yang berkuasa. Saya tengok kalau kita berbincang macam ni, tidak ada discussion. Saya fikir kena interaction dengan Tun Faizal ni. Tun Faizal dia punya sedang menjual dia punya tak boleh dia jual gitu. Dia jual. Saya fikir benda-benda yang berakhir. Apa tu kita nak apa yang kita nak capai. I think soalnya sekarang kalau kita tengok apa objectively lah kan. Saya tengok kalau kita tak ambil objectively dia berapa Pakatan Harapan dan BN dapat total vote, Unity Government dapat 49.5 and the National Alliance dapat 49.3. So I think there is no such thing as gelombang, tapi ada ketidakpuasan. Menggunakan perkataan referendum pun tak betul. Pasal referendum is a separate exercise. Ini adalah proses di mana rakyat menyuarakan sikap dia. I think this is very important. Kita tak mau cari kesalahan. Kita nak tengok bagaimana pergerakan politik negara kita ini. I think it's not referendum. I think it's democracy. It's a democracy. Kalau kita kata ini campaign is over now. Campaign dia tidak habis. Sekarang kita nak maju ke depan. Macam mana kita nak maju ke depan? Nak maju ke depan, yang paling pentingnya ialah melihat kepada bagaimana we can converge. Kita boleh cari pendekatan. Sekarang rakyat tak mau janji-janji lagi. Kita nak maju, kita nak pembangunan, kita nak kerja, kita nak. So I think there is yang important. Saya fikir Pakatan Nasional has done very well. Tapi Rizal ni, tiga-tiga ni bukan sesuatu yang menghairankan. Memang kita dah expect. Selangor kita tahu. Tapi I can understand pasal apa PN mengatakan dia akan dapat ini. Kalau orang politik kata dia akan kalah, dia baik respect untuk sama tanding. You tengok apa tu Pakatan Harapan, even Mahfuz kata, kita dah ada dalam tangan kita. Tapi itu dah soal yang dah lepas. But you're not signing anyone, Tan Sri. No. Pada saya, kita kena matang dalam politik. Tapi orang politik ni kena sedar political rhetoric sekarang tak ada nilai tau. Orang nak tengok amal kita. Macam mana kita boleh melaksanakan janji-janji kita. Itu dah important. Itu kata-kata daripada seorang veteran politik, Datuk. Nanti saya sangka Nanti kita Datuk jawab. Bagi chance dia masuk masa time cakap. Saya fikir kita nak kasih chance semua orang. Betul. Tapi tunggu giliran. InsyaAllah.